Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Current Sphere MY. Hari ini isu yang akan kita kupas, adakah permohonan maaf Najib Razak mengenai skandal 1MDB benar-benar tulus atau sekadar langkah politik untuk memulihkan image-nya di mata rakyat? Keputusan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menerima permohonan maaf Najib mencetuskan kontroversi, mengundang pelbagai reaksi dan persoalan dalam kalangan rakyat Malaysia. Namun, apa yang lebih menarik perhatian ialah kritikan terbuka Anwar terhadap pihak-pihak yang menurutnya bersikap hipokrit dalam usaha membantras rasuah kerana hanya memilih individu tertentu sebagai sasaran tetapi mendiamkan diri apabila ia melibatkan pemimpin lain yang turut disyaki terlibat dalam kes serupa. Anwar mempertahankan keputusannya menerima permohonan maaf Najib dengan menjelaskan bahawa tindakannya bukan bermaksud beliau mengabaikan skandal besar seperti 1MDB. Malah, beliau mempersoalkan tindakan pihak yang hanya memfokuskan kepada satu individu, iaitu Najib, sebagai lambang rasuah. Sedangkan ada pemimpin lain yang turut mengaut keuntungan daripada amalan rasuah tetapi tidak menerima kritikan yang setimpal. Menurut Anwar, sesetengah pihak yang kononnya pejuang anti rasuah atau liberal sebenarnya bersikap selektif dalam mengkritik kes rasuah. Mereka lantang terhadap Najib, namun diam apabila melibatkan bekas pemimpin lain yang dipercayai mengumpul kekayaan secara tidak sah. Saya harap ia hipokrit apabila hanya Najib menjadi tumpuan, tegas Anwar dalam wawancara. Katanya lagi, mereka yang kononnya liberal dan anti rasuah tidak menyuarakan apa-apa kebimbangan apabila ia melibatkan bekas pemimpin lain yang turut terlibat dalam rasuah besar. Anwar menyatakan lagi, sekiranya seseorang serius ingin memerangi rasuah, mereka perlu konsisten dan bersikap tegas terhadap semua yang terlibat tanpa mengira latar belakang atau kedudukan mereka. Kenyataan ini jelas memperlihatkan pendirian Anwar yang mengutamakan prinsip keadilan dan kesamarataan dalam usaha membantras rasuah. Sikap kritis Anwar ini turut mencerminkan ketegasan beliau dalam menuntut kesungguhan dari setiap lapisan masyarakat dan pemimpin dalam memerangi amalan rasuah. Baginya, perjuangan ini bukan sekadar menuding jari kepada seorang individu, tetapi memerlukan ketelusan dan integriti dalam memastikan semua yang bersalah menerima hukuman yang adil. Ini bukan soal dendam pribadi atau tekanan politik, tetapi usaha untuk membersihkan sistem negara yang telah lama tercemar. Lebih menarik, Anwar turut menjelaskan pendekatan kerajaannya yang memberi kuasa penuh kepada agensi penguatkuasaan untuk bertindak tanpa gentar terhadap rasuah. Dalam wawancara tersebut, beliau mengakui bahawa langkahnya mungkin dianggap keterlaluan oleh sesetengah pihak. Namun, beliau menegaskan bahawa rasuah di Malaysia sudah menjadi isu sistemik yang tidak boleh diatasi dengan cara sambil lewat. Katanya, kadang-kadang ia berlaku dalam pelbagai sektor seperti akademik, pertanian atau lembaga agensi. Terlalu ramai yang terlibat. Kata-katanya ini menekankan betapa meluasnya amalan rasuah yang telah menyusup masuk ke dalam pelbagai sektor. Anwar mengakui bahawa memerangi rasuah bukanlah tugas yang mudah, malah ia adalah usaha untuk menuntut pengorbanan dan ketabahan. Namun beliau merasa bertuah kerana dilindungi oleh rakan-rakan sekerja dan Ketua Perkhidmatan Awam yang berazam memastikan negara mempunyai perkhidmatan awam yang sah, cekap dan berintegriti. Kenyataan ini menunjukkan bahawa Anwar tidak bersendirian dalam perjuangan ini. Ada sokongan daripada pihak yang komited untuk melihat Malaysia bebas dari amalan rasuah. Sikap Anwar menerima permohonan maaf Najib ini juga mengundang reaksi daripada beberapa individu yang berpengaruh, termasuk bekas timbalan Menteri Undang-Undang dari Amanah, Hanifah Maidin, dan bekas Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM, Latifah Koya.
Kedua-dua mereka mempertikaikan keputusan Anwar menyoal mengapa seorang pemimpin yang disabitkan bersalah dalam kes rasuah diberikan ruang untuk memohon maaf. Pada pandangan mereka, langkah ini mungkin memberi isyarat yang salah kepada rakyat, seolah-olah pengakuan bersalah boleh ditukar dengan permohonan maaf. Namun, Anwar tetap mempertahankan pandangannya, menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk memohon maaf dan mengakui kesalahan mereka. Baginya, langkah ini adalah satu bentuk tanggung jawab yang perlu dihargai, walaupun mungkin terhad dari segi impaknya. Anwar menekankan bahwa beliau tidak hanya memandang pada skandal individu semata-mata, tetapi kepada usaha yang lebih besar dalam memperkukuhkan institusi negara supaya lebih tegas dan cekap dalam melaksanakan tugas mereka. Jadi, apakah sebenarnya yang coba disampaikan oleh Anwar dengan penerimaan permohonan maaf ini? Adakah ia mencerminkan sikap terbuka beliau dalam menghargai penyesalan individu, atau ia hanyalah satu strategi untuk meredakan ketegangan politik yang berlaku? Yang pasti, Anwar mahu semua pengkritiknya menyadari bahwa untuk benar-benar memerangi rasuah, tidak seharusnya ada sikap pilih kasih atau dendam pribadi. Setiap pemimpin, tanpa mengira parti atau kedudukan, perlu dipertanggungjawabkan dengan adil. Kontroversi ini membuka persoalan yang lebih besar tentang cara kita sebagai rakyat melihat isu rasuah di negara ini. Apakah kita benar-benar yakin bahwa usaha membantras rasuah ini dilakukan secara menyeluruh? Atau adakah ia masih terdapat mereka yang terlepas hanya karena kedudukan mereka? Rakyat mengharapkan ketelusan dan keadilan dari pihak berkuasa, dan pastinya melakukan tindakan yang tidak memilih bulu. Isu ini memerlukan keazaman yang kuat dari semua pihak, termasuk pemimpin, agensi penguat kuasaan, dan rakyat biasa untuk benar-benar mencapai perubahan. Sebagai penonton, kita juga perlu bertanya, apakah maksud sebenar di sebalik permohonan maaf ini? Adakah ia memberi isyarat perubahan atau sekadar percaturan politik? Yang pasti kita perlu terus memantau dan mempersoalkan setiap langkah yang diambil agar Malaysia benar-benar bebas dari cengkaman rasuah dan menjadi negara yang berintegriti tinggi. Baiklah, apa pandangan pendengar-pendengar semua di luar sana? Silakan tulis atau silakan kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, Currents View MY. Sekian, terima kasih.